Majlis juga diserikan dengan persembahan khas oleh Al-Hafiz dan Al-Hafizah Jemputan Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agus Fian dan Nur Syahwa Syahila Muhammad Sabhan, kedua-duanya insan istimewa dari Republik Indonesia. Penganjuran musabakah yang bermula sejak lebih 6 dekad lalu sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir melalui kaedah penguasaan dan penghayatan bacaan Al-Quran. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seristia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi musabakah. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datu Paduka Seristia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Johan Qari ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah. Johan Qariah pula Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sementara Johan Qariah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji bagi Johan kali pertama, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qariah Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran menerima RM5,000, hadiah iringan,
sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Di tempat ketiga, Dayang Siti Zahrina binti Haji Abdul Wahab menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada hakim-hakim dan Al-Hafiz dan Al-Hafizah jemputan musabaqah. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Penganjuran musabaqah yang bermula sejak lebih 6 dekad lalu sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir melalui kaedah penguasaan dan penghayatan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah berada di sebelah kanan Intan ya, Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Mahyana binti Pihin Siraja Khatib, Datuk Bertugas Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya selaku setiausaha bersama majlis musabaqah tersebut ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya sekali lagi kita ni dapat bersama kali ini untuk berkongsi sedikitlah ya berkenaan dengan peserta persembahan khas pada majlis musabaqah tersebut ya. Dan berada di sebelah kanan Ustazah iaitu Yang Mulia ya, Nur Syahwa Syakila ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya dapat bersua muka dengan Kaila ya pagi ini. Dan di sebelah kanan Kaila pula ayahanda beliau ya, iaitu Muhammad Sabhan bin Abdul Muiz. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat pagi ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira juga dapat bertemu dengan ayahanda kepada Kaila ini tadi ya. Baik, kita mulakan ruangan wawancara kita ini bersama dengan Ustazah terlebih dahulu ni. Ustazah ya, tujuan sebenar kedua insan, insya-Allah nanti kita akan mendatangkan lagi tetamu kita untuk bersama di studio ini. Jadi kedua insan istimewa ini dijemput hadir ke musabaqah majlis musabaqah tersebut. Terima kasih Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Berbalik pada soalan tadi, alhamdulillah tujuan yang pertama sebenarnya kedua insan istimewa ini dijemput ialah untuk memeriahkan majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini. Pada kelazimannya pihak Urustia akan menjemput Johan Qari dari majlis tilawah membaca Al-Quran di antarabangsa Kuala Lumpur. Tetapi untuk kelainan kali ini di atas nasihat yang berhormat Menteri Haiwal Ugama, maka didatangkan dua insan istimewa ini untuk ditampilkan kepada masyarakat Brunei. Jadi selain daripada itu adalah bertujuan
untuk diperdengarkan bacaan hafazan dua insan yang berketerbatasan ini, untuk membuktikan bahawa kemukjizatan Al-Quran itu adalah benar-benar nyata di hadapan mata para hadirin yang mendengar dan yang melihat di kaca TV. Ia juga sebagai bukti bahawa Al-Quran itu sebenar-benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan memberi kepada siapa yang ingin mendekati Al-Quran itu, maka orang itu akan dianugerahkan cahaya hati untuk mempelajari Al-Quran, menghafalnya dan sebagainya. Di samping itu, kalau tani mengikut logik akal manusia katanya ni, bagaimana boleh dua insan yang tidak mampu untuk menerima pelajaran dan ada kekurangannya boleh menghafal Al-Quran, tetapi kita yang insan biasa ni yang cukup segala-galanya agak lambat, mungkin kesusahan untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah. Di sudut yang lain pula, bila kita melihat mereka ni menjadi iktibar kepada kita ni, yang kekurangan itu bukan halangan, bukan halangan untuk kita ni mencapai sesuatu kejayaan. Dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mencari jalan keluar untuk mengubah keadaan yang lebih baik, kedua ibu bapa insan istimewa ini telah berhasil membesarkan anak-anak mereka menjadi seorang insan yang boleh diteladani. Kemudian kita juga sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan kitab sucinya, kita jangan sekali-kali mengambil mudah dengan Al-Quran. Sekalipun Al-Quran itu berupa ayat-ayat yang dibaca dan untuk diamalkan, tetapi ia bukan sebarang ayat. Ia adalah ayat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah yang menyimpan 1000 macam makna. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Itulah yang dapat dikongsikan ya oleh Ustazah sebentar tadi. Kita beralih pula kepada Khaila ni Ustazah ya. Jadi Khaila berusia 14 tahun ni Intan ya, dan juga ada penonton hafaz 30 juz beserta nombor juz dan juga surahnya ya. Dan Khaila ini mempunyai keterbatasan ya di dalam penglihatan. Jadi kalau kita boleh tahu ni Khaila, tadi memang surah Ar-Rahman secara terperinci mungkin boleh dikongsikan. Ianya terletak di dalam juz berapa? Surah Ar-Rahman ini terletak di dalam juz 27. Oh, tadi ayat dibacakan bermula daripada Dari ayat pertama sampai ayat 13. Luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah Khaila ini memang hafal ya juz dan juga surah sebentar tadi ya. Ya, dan juga kita akan beralih ni kepada ayah Khaila sendiri, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Safian. Jadi Tuan, sejak bila dan berapa usia Khaila mula berdamping dengan Al-Quran, dan berapa lama melengkapkan hafazan 30 juz, dan bagaimana ni Khaila membahagikan masa di antara pelajaran sekolah dan juga mengulang hafazan Al-Quran? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula Ananda Khaila, anak kami berinteraksi dengan Al-Quran dan fokus untuk menghafal Al-Quran itu sejak umur 7 tahun. 7 tahun ya? Ya, sejak umur 7 tahun, dan itu terjadi karena tidak kesengajaan. Jadi pada awalnya kita tidak ada niat terbesit satupun untuk membuat anak ini kita tekan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tapi waktu itu Al-Quran dipilih sebagai sifah karena Khaila mengidap glukoma, di mana sakit di mata, ada pembekakan, sehingga ayat suci Al-Quran diperdengarkan sebagai sifah penenang jiwa hati supaya dia bisa tenang. Namun alhamdulillah bukan hanya sebagai sifah dan mujizatnya Al-Quran, tapi Ananda Khaila bisa menghafal apa yang dia dengar waktu itu. Nah, sejak dari itu kita lihat ada potensi, ada bakat yang dia miliki, bisa merekam apa yang dia dengar. Akhirnya kita perdengarkan hal yang positif. Salah satunya ini adalah ayat suci Al-Quran.
kita perdengarkan setiap hari selama 3 tahun itu bisa hafal 13 juz. Nah, namun setelah itu baru kita menemukan suatu metode bagaimana bisa lebih cepat lagi menghafalnya. Sisanya 17 juz itu dengan jangka waktu 8 bulan. Jadi kita fokuskan kemudian dengan istiqomah, alhamdulillah ternyata bisa cepat. Nah, bagaimana membagi waktunya, karena kalau waktu itu sempat kita sekolah akademiknya kita putuskan dan kita fokuskan ke dalam menghafal Al-Quran selama itu 8 bulan itu. Kemudian Kaila alhamdulillah sekarang sudah kembali beraktivitas untuk sekolah akademik. Bagaimana membaginya? Jadi kita membaginya adalah membaca murojaah. Dia motonya adalah murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Namun membagi waktunya adalah tetap dia akan butuh namanya pendidikan. Karena anak seperti ini akan nanti butuh mandiri, tidak selamanya akan hidup bersama kami dan akan kami dampingi. Jadi nanti butuh kemandirian, dan butuh juga ilmu, butuh wawasan, butuh pengetahuan. Akhirnya kita membaginya adalah dia tetap menjaga hafalannya, tetap murojaah setiap hari, setiap ba'da sholat fardu. Jadi setiap ba'da sholat fardu murojaah 1 juz. Jadi selama 1 hari 5 juz dalam 1 hari. Alhamdulillah ya. Jadi itulah strategi yang digunakan ya untuk hafalan 3 juz Al-Quran ini ya. Dalam sehari. Baik, Kaila sekarang bersekolah dalam kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Alhamdulillah ya. Jadi kedepannya 7 ya. Kelas 7. Ibu naik kelas 7. Kalau di Brunei kelas 7, kalau kelas 1 SMP tu ya. Karena ada SMP. Baik. Sekolah Kedepannya nanti kita ucapkan ya semoga maju jaya buat Kaila dan terus ya menghafaz Al-Quran ini tadi. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Kaila ya dan juga ayahanda Kaila Muhammad Sabhan bersama kita ya pagi ini. Selepas ini kita akan bersama lagi 2 orang tetamu undangan kita ni, Intan ya, untuk sedikit sebanyak kita ni mengetahui juga mengenai dengan adik Muhammad Najah Hudia ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, baik Auda, dan seterusnya ni kita akan mendengarkan bacaan adik Najah untuk membawakan bacaan ayat 51 dan 52 di muka surat 402. Silakan. Bersembilan surah yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ya, alhamdulillah, sadaqallahul azim ya. Demikian tadi kita mendengarkan ya bacaan ayat 51 dan 52 daripada muka surat 402 ya. Jadi adik Najah, kalau kita boleh tahu ni ayat dari surah manakah yang dibacakan tadi? Al-Ankabut ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Begitulah kehebatan ya adik Najah Hudia yang kita hadirkan pada pagi ini menerusi rancangan Rampai Pagi. Adik kita ini berusia 12 tahun di Intan ya. Hafaz 30 juz beserta nombor juz, surah, nombor ayat, muka surat dan juga terjemahan Melayu. Dan beliau ini ya keterbatasan lumpuh otak ni Ustazah ya, betul ya. Baik,
kita terus sahaja kepada bapa Ayahanda Najah Hudia ya. Iaitu Yang Mulia Tuan Agustin Hidayatullah bin Mahidin. Baik. Jadi seperti yang dimaklumkan bahawa Tuan telah berjaya ni mendidik anak yang mempunyai keterbatasan menjadi seorang yang istimewa. Mungkin boleh diceritakan apa sebenarnya kondisi Najah ini khususnya daripada pengesahan pakar. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi Najah ini lazimnya dalam ilmu kedokteran disebut atau ilmu medis disebut cerebral palsy atau lumpuh otak. Tapi lumpuh otak di sini itu bukan lumpuh otak yang tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ada aktivitas, ada gangguan fungsi aktivitas fungsionalnya yang sedikit terganggu. Jadi ketika Najah berjalan, makan, tidur, mengganti baju, itu masih butuh bantuan kami di sini. Jadi bukannya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi koordinasi otak dengan otot motorik yang terganggu di sini. Baik. Jadi seterusnya Tuan, bagaimana boleh tercetus ilham ya untuk mendedahkan Najah dalam bidang hafazan Al-Quran setelah disahkan di dalam pandai membaca dan juga menulis ni, Tuan? Ya, memang ini bukan terjadi di dalam satu malam. Dari jauh-jauh hari Najah sudah kami biasakan untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Malah sebelum Najah lahir, alhamdulillah, sejak usia kehamilan ibu Najah memasuki usia 4 bulan, kami pernah menghatamkan Al-Quran pada waktu itu. Menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kami mengundang keluarga, anak-anak yatim untuk berkumpul dalam satu tempat. Kita buat halakoh begitu, sebanyak 30. Nah, itu yang kami undang. Jadi dalam satu malam itu alhamdulillah bisa terhatamkan 30 juz Al-Quran. 30 juz ya, Al-Quran. Dan alhamdulillah mungkin itu yang sedikit, kalau menurut keyakinan kami juga itu sangat besar dampaknya, karena selama proses kehamilan itu kami meletakkan air-air di setiap halakoh itu. Nah, itu yang diminum oleh ibunya Najah selama proses kehamilan, sambil sebagaimana orang hamil lainnya mungkin ya, secara umum ibu-ibu juga banyak mendengarkan hal-hal yang baik, dan salah satu yang menurut kami paling baik adalah ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu itu. Iya, Intan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ingin bertanyakan ni kepada adik Najah sendiri. Jadi adik Najah boleh bacakan sedikit ayat dari surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya. Tahniah kita ucapkan buat adik Najah sebentar tadi telah pun memperdengarkan ya kepada kita surah As-Sajdah ya. Memang itulah ya antara hafalan adik Najah kita ini apabila kita ditanyakan dan juga kita ni suruh ya untuk membacakan mana-mana ayat di dalam ayat suci Al-Quran, insya-Allah
ya beliau akan dapat cuba untuk membacakannya kepada Auda ya. Baik, sedikitlah daripada Ayahanda Najah sendiri ya. Mungkin boleh memberikan sedikit pesanan secara ringkas ya, harapan kepada penonton, khasnya para ibu bapa ni yang dikurniakan anak-anak yang istimewa. Oh ya. Jadi memang agak berat ya pada awalnya setiap orang tua yang dititipkan anak. Jadi saya rasa itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tapi yakinlah, insya Allah rencana Allah pasti ada tujuannya. Kata orang yang kita anggap, yang kita sudah biasa ya, kata orang-orang yang yang arif, yang bijaksana, itu kita dititipin anak yang seperti ini, Allah insya Allah tidak salah pilih. Jadi insya Allah kuatkan diri dan sudah cukupkan mungkin kesedihan-kesedihan kita. Saatnya mungkin ada hal-hal yang lebih perlu lagi untuk kita lakukan. Contohnya Najah, pada waktu kami mengetahui bahwa Najah mengalami kelumpuhan otak di usia Najah 1 tahun, bersedih boleh. Tapi ada hal yang jauh lebih penting ketika kita sadari bahwa kita harus bertindak cepat. Kita melakukan terapi, ikhtiar itu yang lebih perlu. Melihat kondisi Najah yang sekarang ini, kita tidak akan membayangkan bagaimana kondisi Najah 1 tahun yang lalu ketika dia berusia 1 tahun. Leher pun juga tidak bisa tegak. Terapi harus kita jalankan. Tetap harus kita jalankan. Jadi maksudnya jangan bersedih terlalu lama. Bersedih boleh, tapi kita ni harus bergerak cepat untuk membuat perancangan ke depannya. Khusus kalau kita lihat di sini daripada adik Najah ini sendiri tadi ya. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Agustin Hidayatullah bersama kita, ayahanda kepada Najah, dan juga terima kasih buat adik Muhammad Najah Hudia yang bersama kita pagi ini, dan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Ustazah Hajah Siti Mahyana bersama kita pagi ini. Tidak lupa juga tadi ya Nur Syahwa Syakila ya, dan juga ayahanda beliau Muhammad Sabhan menerusi ruangan wawancara peserta persembahan khas di Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 1443 Hijrah 2022 Masihi. InsyaAllah bersama lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar terangi jiwaku hingga kuatkan imanku, ya Allah.